السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فقال الله تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطا مستقيم واجعلنا من عبادك الصالحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarram al-Muhtaram Ashabul Fadilah, Tuan-tuan Imam, Pegawai Syarah, fungsi dan seluruh jawatan kuasa madrasah, pimpinan kampung dan masyarakat, tuan haji maupun hajah, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dan karunia Allah mengizinkan pertemuan kita pada pagi ini dan dapat kita menyambung siri perkongsian hadis kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita kongsi pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kebaikan dan manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Dalam masa yang sama kita doa dengan Allah taala, mudah-mudahan Allah taala kurniakan kita kesihatan yang baik, jauh daripada penyakit, musibah, bala, wabak, mudarat, jahat manusia, jahat makhluk lain. Dan kita doa kalau ada di antara kita yang diuji dengan sebarang penyakit, semoga dikurniakan kesembuhan dan diberikan ganjaran yang baik atas sabar tersebut, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita, hadis yang ke 75. Hadis 75 masih lagi dalam bab perkara yang berkaitan dengan solat. Kelebihan solat berjemaah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Salatul jamaah afdalu min salatil fadhi bi 27. Artinya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud salat berjemaah lebih afdal daripada salat bersendirian sebanyak 27 darjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini selalu kita dengar. Bukan sekali kita dengar, beratus kali kita dengar hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tentang galakan ataupun tuntutan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni tuan-tuan, apa hukum dia? Dia fardu. Dia salah satu daripada perkara-perkara fardu. Fardu ni ada dua. Satu fardu ain. Fardu ain apa? Fardu yang wajib ke atas setiap mukallaf. Setiap orang dia ada kewajipan untuk menunaikan perkara itu. Contoh, solat itu fardu ain. Puasa itu fardu ain. Haji itu fardu ain. Zakat itu fardu ain. Bila kata dalam bab fardu ada dua. Satu fardu ain yang wajib atas setiap mukallaf. Individu itu mesti buat sendiri. Kalau dia tak mampu buat, kerana Allah Ta'ala beri kepada dia pengecualian. Sebagai contoh, orang tak sembahyang, ada pengecualian tak? Ada. Bagi wanita yang uzur, dia tak sampai pada waktu haid dia tak payah sembahyang, dan dia tak boleh sembahyang pun ketika itu. Tapi orang lelaki dia tak ada dah, sampai kiamat dia tak ada, sampai dia mati dah. Dia tidak ada pengecualian dia. Dalam bab puasa sebagai contoh, wajib berpuasa, cuma dalam keadaan-keadaan tertentu dia boleh menggantikan puasa ataupun menunaikan puasa itu pada waktu kemudian.
Contohnya apa? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Bagi mereka yang sakit ataupun bermusafir dengan perjalanan yang jauh, maka bolehlah melakukan kemudian, maknanya qada pada waktu yang lain. Itu dalam bab fardu ain, wajib. Siapa tak buat maka dosa dia secara individu itu. Kemudian ada satu lagi fardu, dipanggil apa? Fardu kifayah. Apa dia fardu kifayah? Orang lain buat, kita tak payah. Itu senang fardu kifayah ni. Ada fardu ain, semua orang kena buat secara individu. Fardu kifayah, orang lain buat, kita tak payah. Kalau semua orang tak buat, semua jadi payah. Itu masalah fardu ain, fardu kifayah ni. Sebagai contoh, pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah itu fardu, tapi dia fardu kifayah. Cukup sekumpulan masyarakat ataupun ahli masyarakat, sekumpulan manusia menunaikan kewajipan itu, maka mengangkat kewajipan orang-orang yang lain. Salah satu daripada fardu kifayah itu apa? Sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah ni, mendirikan sembahyang jemaah ini fardu kifayah. Bermakna apa? Tuan-tuan yang telah melaksanakan sembahyang jemaah secara perkumpulan di tempat yang ditetapkan, maknanya sama ada di masjid atau di surau. Kita je ada istilah masjid, istilah surau. Kalau tidak, kalau ikut hukum yang tertentu, dia kata apa? Semua tempat sembahyang dipanggil masjid. Cuma masjid yang mendirikan sembahyang jemaat dipanggil al-masjid al-jami', masjid jami'. Masjid jami'. Maka kita mendirikan sembahyang jemaah subuh pada pagi ini di tempat yang berkumpul orang ramai, di masjid atau di surau, menyebabkan satu karya kita terangkat kewajipan itu. Disebabkan tanggungjawab mereka semua telah ditunaikan oleh kita yang bertanggungjawab pada pagi ini. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau sekiranya semua orang pada hari ini tidak menunaikan sembahyang jemaah, maka seluruh ahli karya itu akan menanggung dosa. Itu dia. Walaupun kita nampak macam sembahyang jemaah ni sunat, ya tak? Tetapi dalam konteks hukum dia fardu kifayah. Maka kita perlulah memastikan sembahyang jemaah itu terdiri di dalam sesuatu karya. Selain daripada fardu kifayah, dia juga lambang syiar. Dia syiar. Syiar ni apa tuan-tuan? Lambang Islam. Orang hormat Islam, orang respect dengan Islam, orang gerun dengan Islam, disebabkan beberapa perkara yang disebut dengan namanya syiar. Orang tengok ada masjid, orang respect penduduk tempat itu, maknanya apa? Adanya komuniti Islam. Orang tengok terdirinya sembahyang jemaah, maka kita respect tempat itu, syiar Islam diangkat. Orang agama lain gerun seram dengan kita, disebabkan apa? Menjaga syiar itu, termasuklah laungan azan. Laungan azan itu syiar. Sebab itu jangan tak laung azan, mesti laung azan. Kerana itu syiar. Termasuklah beberapa perkara-perkara lain. Lambang-lambang Islam. Kita meraya dan meraihkan hari-hari kebesaran Islam dengan meriahnya, dengan penuh hormat tawaduknya. Maka itu semua adalah lambang syiar agama Islam. Maka kata Nabi SAW, sembahyang jemaah itu lebih afdal. Apa dia afdal? Lebih utama daripada sembahyang sendirian sebanyak 27 darjat. Ni Nabi SAW nak beri galakan pada kita. Semua orang sembahyang. Semua orang sembahyang. Tetapi bila mana dia sembahyang, depan dia ada imam, belakang dia ada makmum, maka keadaan sembahyang itu di sisi Allah lebih baik daripada dua orang yang sembahyang. Ni sembahyang seorang, ni sembahyang seorang. Tu nak beritahu tu. Sembahyang jemaah Islam tuan-tuan, cukup ada seorang imam, seorang makmum. Jadilah jemaah. Kadang-kadang kita sedih tau tengok orang pergi, cuba tuan-tuan pergi tengok RNR sebagai contoh. Pergi tengok ni mall-mall pasal raya orang pergi sembahyang. Sembahyang tu bagus dah. Cuma kenapa dia tak nak mengambil peluang? Kadang-kadang dia nak beranak pun. Kadang-kadang dia berkawan-kawan pun. Sembahyang yang sama, tempat yang sama, waktu yang sama. Laju pun lebih kurang sama juga laju ni. Sama je tengok ni. Sama siap je. Maknanya kelajuan speed sembahyang pun lebih kurang je. Tapi kenapa dia tidak memilih untuk melantik seorang imam, seorang lagi menjadi makmum,
sembahyang itu lebih utama di sisi Allah daripada sembahyang sunat. Sebagai contoh, kita di rumah. Kadang-kadang kita tak pergi masjid, tak pergi surau, kita sembahyang di rumah. Mungkin kita pergi kenduri, ni musim kenduri ramai banyak ni. Dia makin dekat nak masuk Ramadan, makin banyak kenduri orang buat. Jadi tengoklah tadi. Segalanya kita kendurikan. Orang meninggal kita kendurikan, orang hidup kita kendurikan, semua kita kendurikan. Jadi apa saya nak sebut tuan-tuan, kita balik daripada kenduri, tak sembahyang zuhur lagi. Isteri masuk bilik sembahyang, suami sembahyang ruang tamu. Sedangkan sembahyang tak payah baca kuat pun. Kalau kata tak confident nak baca kuat, sembahyang zuhur mana baca kuat? Suami jadi imam, isteri jadi makmum. Sembahyang itu lebih utama di sisi Allah dengan darjat-darjat yang tinggi. Tapi kita pilih untuk satu pahala ataupun satu darjat. Persoalannya apa tuan-tuan? Persoalannya apa hebat sangat sebenarnya jemaah? Tak apa saya nak sebut sikit lah. Tuan-tuan banyak datang. Kita sembahyang seorang. Kita boleh menghukumkan sembahyang itu sah tak sah berdasarkan apa? Berdasarkan syarat sah. Rukun sempurna, perkara sah batal dia jaga, dia buat elok-elok sembahyang dia, boleh dikatakan sembahyang itu sah daripada sudut hukum fiqh dia. Tapi soal penerimaan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak terima sembahyang ni macam mana? Tidak mesti orang yang sembahyang itu sah menjamin sembahyang itu diterima oleh Allah Ta'ala. Maka apa penilaian-penilaian yang Allah Ta'ala beri? Sedangkan sembahyang ni mana penting tuan-tuan? Dalam hidup kita, perkara yang paling penting. Sebab itu dia letak rukun Islam yang kedua. Baik kita mengucap kalimah syahadat, Islam saja orang itu tak ada benda lain dituntut sembahyang. Sebab itu saya sebut satu-satu ibadat yang Allah Ta'ala tak beri pengecualian dengan sembahyang. Sembahyang Tuhan tak beri pengecualian. Kalau sekiranya orang itu tak mampu untuk sembahyang berdiri, sembahyang syaratnya dia berdiri. Tak mampu berdiri, maka duduk. Duduk tak mampu, maka baring. Dah baring dah, tak mampu juga nak angkat tangan, maka dengan gerak mata, kelopak mata ni, kelip kejam. Kalau mata tak boleh buka, maka dengan hati. Macam mana sembahyang dengan hati ni? Ramai orang cakap sembahyang hati nak tanya. Macam mana sembahyang dengan hati ni? Selalu orang sebut tak boleh kelip mata dan hati. Dan hati tu macam mana? Kita membayangkan perlakuan dan perbuatan sembahyang itu dalam hati. Bayang, berdiri, kemudian dia rokok. Bayangkan itu maknanya orang sembahyang dalam hati. Tapi dengan keadaan memang dia lay down lah, memang dia terbaring lah. Kalau macam tuan-tuan ni nak sembahyang bayang-bayang tak jadi apa. Dengan syarat sakit yang tidak ada harapan lah maknanya. Memang dia tak boleh pulih dalam waktu-waktu tertentu. Maka sembahyang pun kena. Walaupun dalam keadaan hati dia yang berfungsi ketika itu. Kalau dia musafir, dia boleh jamak, dia boleh asal. Ada keibadat macam itu tuan-tuan? Tak ada. Haji, istata'ah. Siapa yang mampu pergi, tak mampu tak apa. Tak dosa dia. Zakat, bukan semua orang kena bayar zakat. Siapa yang cukup sampai haul pada harta dia, ataupun ternakan dia, ataupun pertanian dia, ataupun pendapatan dia, ataupun emas yang dia simpan, cukup haul dia timbang, kena zakat. Bukan semua orang kena zakat, kecuali zakat fitrah. Zakat fitrah pun ada orang tak bayar. Kalau dia asnam, tak payah bayar. Apa lagi? Puasa. Ibu yang menyusukan anak, ibu yang mengandung, orang yang sakit. Boleh tak puasa? Boleh. Dia boleh qada puasa pada waktu kemudian. Kalau nak qada pun tak mampu, dia boleh bayar fidyah. Tapi sembahyang, mana kita dengar boleh ada pengecualian. Sampai orang terbaring pun, mata tak boleh buka pun, tangan tak boleh angkat pun, sembahyang dalam hati. Menunjukkan bagaimana tuntutan pada sembahyang itu. Dan Allah Ta'ala nak menunjukkan pentingnya sembahyang itu apa? Sebelum manusia dipindahkan daripada alam dunia ke alam barzakh, pengakhiran dia adalah dengan disembahyangkan dia. Sembahyang juga cerita akhir. Sembahyang juga. Mungkin dia tak sembahyang lah. Orang sembahyangkan dia. Pengakhiran dia sembahyang. Apa yang kita nak sebut tuan-tuan? Penting ibadat sembahyang. Kalau kita dah tahu penting ibadat sembahyang, Nabi sebut dalam hadis, amalan pertama yang akan dihisap, yang akan ditimbang, yang akan dikira oleh Allah Ta'ala, sembahyang. Tuan-tuan tak timbang sembahyang yang kita buat hari ini, Tuhan angkat ke, Tuhan tak, Tuhan balik ke muka dia.
Nabi sebut dalam hadis. Ada orang yang sembahyang, Allah Ta'ala angkat sembahyang dia di parah-parah tertentu. Kemudian dihumban balik oleh Allah Ta'ala. Nabi sebut dalam hadis. Tak bimbang kita. Kalau tak bimbang, apa cara kita untuk mengurangkan risiko supaya sembahyang kita itu tetap diberi nilai oleh Allah Ta'ala? Salah satu daripada caranya adalah sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni 27 tuan-tuan. Kalau tak dapat 27, dapat separuh pun okey lah. Tak dapat 27, tak dapat separuh, dapat 10 pun okey lah. Ada peluang nak dapat pahala tu. Tapi kalau satu tunggal, dua je, dapat. Kita dua saja, dapat tak dapat. Yes or no, dia dua je. Tapi kalau ada 27 kelebihan yang Allah Ta'ala berikan, tak boleh dapat 10 yang tertinggi. Dapat 10 yang terbawah pun okey. Yang penting dapat. Selalu saya sebut, kalau kita sembahyang, Tuhan letak markah penuh 100. Dapat 100 boleh confident dia. Main semua tadi tuan-tuan dapat 100 balik. Kita pun tahu. Dalam sembahyang kita macam-macam benda yang kita buat. Kita sendiri pun tahu. Kadang barang hilang pun jumpa dalam sembahyang. Hari ni nak beli keluri mana dah fikir dah kan? Keluri ada berapa? Ada 3-4 keluri. Nak mula yang mana dulu? Taman kena beli dululah, pasal taman mula dulu. Lepas tu yang kedua, dia mula fikir, tinggi Alur Gajah dulu. Sebab last kali nanti dekat Ceng, jadi dia menurun. Dia fikir dengan sembahyang. Baik tu kalau kita tanya, imam baca surah apa rakaat pertama? Doa, tak tahu. Sebab apa tak tahu? Pasal dia dalam sembahyang, dia tak fokus. Dia fikir benda lain. Kalau macam tu sembahyang, agak-agak Tuhan nak beri berapa markah dia? Tak apalah tuan-tuan, berapa Tuhan nak beri pun asal ada markah. Asal ada markah pun, alhamdulillah dah. Jangan sampai kita berhutang dengan Allah Ta'ala disebabkan sembahyang kita yang tidak diangkat dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang kita nak sebut ni. Maka peluang-peluang itu apa? Melalui salah satu dia, sembahyang Jumaat. Mudah-mudahan sehingga ada disebut oleh ulama dalam riwayat dia kata apa? Di antara kelebihan sembahyang Jumaat itu, kalau yang sembahyang itu 100 orang, yang diterima sembahyangnya cuma seorang, maka yang seorang tadi menyebabkan 100 yang lain diterima oleh Allah Ta'ala sembahyang. Itu dia kelebihan sembahyang Jumaat. Dia kata apabila 100 orang yang berdoa, katalah 99 doa ini ditolak oleh Allah Ta'ala, tapi ada satu doa daripada Jumaat itu yang diangkat, maka yang 99 lagi juga mendapat habuan yang sama. Kita doa seorang-seorang di rumah. Dah tak faham doa apa yang kita baca. Kita baca je pasal itu yang wajar. Daripada kecil baca yang ni. Orang tanya makna apa minta yang ni. Tak tahulah, mesti minta yang baik-baik kata dia. Senang lah orang jawab macam tu. Tak tahu apa. Jadi kalau kita sembahyang secara seorang, kalau Tuhan tolak doa kita, habis gitu je lah kita. Tapi bayangkan tuan-tuan, mungkin ada di antara kita yang pagi ini doa yang diangkat oleh Allah Ta'ala. Mungkin ada. Janganlah pula tuan-tuan rasa mungkin aku pun. Tak ada lah. Kita pun tak tahu siapa. Tapi kalau ada yang diangkat doanya pada pagi ini, mudah-mudahan semua orang juga mendapat tempiasan. Kalau ada sembahyang kita yang diangkat sehingga ke langit tinggi oleh Allah Ta'ala dan diberikan pahala disebabkan sembahyangnya, mudah-mudahan tempiasnya juga dirasai oleh kita. Itu sebab kelebihan sembahyang Jumaat. Dan sembahyang Jumaat ini kata ulama apa tuan-tuan? Merendahkan risiko syaitan nak mengganggu orang yang sembahyang Jumaat. Sembahyang seorang, syaitan suka kacau dan banyak orang yang terganggu disebabkan syaitan mengganggu dia kerana dia sembahyang seorang. Tetapi bila sembahyang Jumaat itu kata ulama, syaitan ni lebih bimbang nak kacau. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala memberi rahmat dan perlindungan melalui malaikat-malaikat yang menaungi orang-orang yang bersembahyang Jumaat itu. Daripada sudut amalan pun tentulah sembahyang Jumaat dengan sembahyang seorang, mana siap dulu? Kalau tuan-tuan sembahyang seorang dengan sembahyang Jumaat, mana siap dulu? Sembahyang seorang lah. Sembahyang seorang surah pun tak baca. Kita sembahyang seorang, surah pun kita tak baca. Kadang rakaat pertama surah tu, rakaat kedua pun surah tu. Sembahyang seorang.
Doa ada wirid-wirid yang panjang. Ada kita nak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai 10 kali. Ada? Tak ada. Ada kita nak baca ilahana ya rabbana subhanallah sampai 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Ada? Kalau sebenarnya seorang? Tak ada. 5 minit dah siap semua. Dah siap lipat sekarang pun 5 minit. Kalau kita sembahyang secara jemaah di masjid terutamanya, tentulah wirid dia, kita memang allocate-kan masa. Sekali sembahyang tu dekat setengah jam baru siap semua. Sembahyang seorang. Pernah sampai setengah jam? Tak ada. Ada. Isteri kita sembahyang, kita takbir, isteri kita masuk bilik air ambil air sembahyang. Dia keluar, kita dah siap dah awak sembahyang. Abang tak tutup, kita sembahyang. Punya cepat dah kita sembahyang. Jadi, gerak tuan-tuan kelebihan sembahyang jemaah. Bila mana Allah Ta'ala tarik nikmat sembahyang jemaah. Oh ya, kita sekejap lagi. Bila mana PKP, COVID, tengok. Tuhan tarik, tak boleh sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah tak boleh. Oh, bukan main marah orang. Ini apa nak jadi, ini semua Freemason. Ini semua agenda Dajjal. Dajjal lagi ni. Bagaimana kita boleh mengikut pengaruh-pengaruh barat yang sengaja mengeluarkan perkara-perkara yang tidak betul. Masuk dalam WhatsApp, masuk dalam Facebook, bantai orang tu, bantai orang ni. Jangan takut. Kalau kita mati sembahyangkan pahala semua. Bila dah boleh sembahyang, muka dia pun tak nampak. Ni masalah dia. Ni masalah dia. Sekarang kempen orang buat. Kempen. Sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat. Ada orang yang setuju, ada orang tak setuju. Ada orang kata, kalau buat kempen macam tu, sehari je ramai, esok tak ramai. Tak apalah, sekurang-kurangnya, kalau saya dia sebut. Sekurang-kurangnya ada juga sehari yang ramai. Daripada tak buat langsung, tak ada hari yang ramai. Ini nasib baiklah tuan-tuan ni kira ramai lah juga. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan. Ahad ramai, Isnin ramai, Selasa ramai, Rabu ramai. Ya, mudah-mudahan. Kenapa tuan-tuan? Kerana kelebihan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang hidup hati. Nak sembahyang jemaah ni tuan-tuan, ini jemputan undangan daripada Allah. Allah Ta'ala undang kita. Pada pagi ni kita semua menjawab undangan Allah Ta'ala. Tuan-tuan tak bangga ke? Tak rasa bersyukur ke kepada Allah Ta'ala dalam ramai-ramai manusia yang ada di taman ini? Dalam ramai-ramai manusia yang ada hidup pada pagi ini, yang mungkin pada waktu ini dah berada di kedai minum pun. Kita pun bimbang juga kalau kuliah lama di Kelang, lauk habis. Dan orang kata kedai ni lauk dia sampai 7.30 je. Dan kalau datang lewat sikit jawab dia main keruk lah apa yang ada. Dalam waktu yang sama kita memakmurkan masjid dan rumah-rumah Allah dengan ibadat. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran yang saya orang gantung di dinding-dinding masjid yang surau. Orang kata pergi ada masjid yang gantung. Dia kata apa? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir. Hanya saja orang-orang yang layak. Tuhan kata, Tuhan tak sebut orang-orang yang memakmur. Orang-orang yang layak memakmurkan masjid-masjid dan rumah-rumah Allah. Apa ni? Adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Tuhan sebut, makna dia apa? Orang yang memakmurkan. Memakmurkan itu salah satunya adalah dengan sembahyang jemaah. Main ibadat utama yang dibuat di masjid, di surau ataupun di tempat ibadat sesuatu kawasan itu apa? Sembahyang jemaah. Jadi Tuhan dah sebut orang yang layak itu siapa? Mudah-mudahan kita lah yang memenuhi firman Allah Subhanahu Wa Taala itu. Sebab itu biarlah kita datang masjid itu dengan semangat sikit. Ya dah. Pakailah wangi-wangian sikit. Tarik mata tu kalau pagi-pagi tu buang main ni tu. Kita datang memenuhi panggilan Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita salah seorang yang layak itu. Ya dah, gosoklah gigi sikit. Sesuai dah dengan keadaan menjadi tetamu Tuhan itu kan. Jadi, mudah-mudahan istiqamah kita sembahyang jemaah ini hingga sampai kepada waktu mati kita. Kalau saya sebut dengan tuan-tuan, saya ada satu masjid saya mengajar. Satu orang tua tuan-tuan, satu orang tua. Saya setiap kali saya pergi kuliah tempat di area Lubuk Cini, saya mesti akan menoleh. Dia duduk sebelah kanan saya.
Mesti saya ada. Kalau saya kuliah, tak pernah dia tak ada, saya mesti tulis dia. Kalau dia tak ada, saya mesti cari tanya orang, mana Haji ni? Umur dah 80 lebih ke 90 umur tuan-tuan. Tapi orang kampung semua puji dia daripada dia muda, daripada dia bujang. Istiqamah dia dengan dia kerja Kuala Lumpur, bawa teksi di Kuala Lumpur. Habis kerja di Kuala Lumpur, balik ke kampung. Jadi Bilal berapa tahun? 30 tahun lebih. Jadi Bilal masjid. Sekarang tak jadi Bilal lah. Jadi makmum dia. Tapi istiqamah tuan-tuan dengan semayang di masjid. Dia tak sihat. Saya suka cerita dia tuan-tuan. Nak beritahu kita yang sihat-sihat ni malu dengan orang yang tak sihat. Dia tak sihat. Kaki dia tak berapa rasa. Kaki dia. Tapi dia bawa kereta. Kaki dia tak berapa rasa. Berapa kali dah kereta orang dia lumpuh kat masjid. Berapa kali dah pagar masjid dia lumpuh. Berapa kali dah. Saya kalau pergi kuliah tu, saya tengok kereta dia ada, saya akan makin jauh sikit. Saya pun bimbang juga. Saya pakai makin jauh sikit. Supaya di kawasan dia nak reverse nanti tidak ada kena-mena kereta saya. Itu risau juga. Banyak kali dia lumpuh, pagar dia lumpuh ni tuan-tuan. Depan belakang dia lumpuh. Kereta dia tu saya tengok, yelah dia baiki. Setiap kali dia lumpuh, dia baiki. Alhamdulillah dah. Sampai tuan-tuan, sekarang dia memang, dia nak bangun, kaki dia tak rasa. Kaki dia macam dah hilang sikit, dia rasa kaki dia. Tapi saya tengok dia semayang, tak pernah duduk tuan-tuan, melainkan rokaat yang berikut-berikut. Semayang ni, tahan dengan tongkat ni. Semayang. Saya tanya dia, subuh mari masjid, subuh mari. Zuhur mari. Asar mari. Isyak mari. Maghrib mari. Setiap hari. Dengan bertongkat-tongkat, dengan berserik kaki tu. Saya kata, saya pun tak mampu macam dia. Istiqamah begitu punya lama. Orang-orang macam dia. Sebab apa tuan-tuan? Dia kata apa? Dia demam. Dia kata. Saya kata demam tak payahlah bagi kuliah. Tak payahlah mari-mari masjid. Dia kata, saya lagi bertambah demam saya kalau tak mari masjid. Oh, jawapan apa? Orang yang minat ibadat ni. Dia demam duduklah rumah makan ubat rehat. Dah duduk dah rumah dah makan ubat dah. Rasanya kalau tak pergi masjid tu lagi demam. Sebab itu saya kalau tak ada dia, rasa tak kena sikit. Mesti balik pergi singgah rumah dia. Tengok memang dia huzur. Kalau dia tak pergi masjid tu tuan-tuan, maknanya memang dia terbaring. Memang dia terbaring. Dulu dia mari dengan isteri dia meninggal masa PKP. Dia tinggal seorang di rumah, ada anak dia datang teman. Tapi anak dia kata memang tak boleh nak kata apa dah ayah ni. Dia turun rumah dia bukit tuan-tuan. Dia turun kereta daripada bukit tu. Mana dia tengok kereta dia, masuk begitu je. Saya kata orang tu, kita duduk bimbang. Sama juga masjid tu dia berbukit sikit. Tekan je minyak daripada bawah ni, dia naik, dia terus belok je. Tak kira dah lori ke apa ke ada ke. Kadang kita bimbang juga. Tapi Alhamdulillah dia selamat dalam keadaan itu. Tak selamatnya dekat kawasan masjid tu lah. Habis pagar dia langgar. Orang kata setahun sampai 7 kali, 7-8 kali dia langgar. Jadi tuan-tuan apa nak sebut? Ini orang yang hati dia apa? Itu disebut oleh Allah Ta'ala dalam hadis, disebut oleh Nabi hadis. 7 golongan yang Tuhan lindung. Di hari Allah Ta'ala tak beri perlindungan. Apa disebut? Salah satu dia apa? Lelaki yang hatinya mu'allafun bil masajid. Hati dia terpaut, terjinak dengan masjid itu. Ini. Kita mudah-mudahan nak jadi orang macam tu, insya-Allah. Hadis yang ke-76. Kelebihan doa di antara azan dan iqamah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la yuraddu ad-du'a baina al-adhan wal iqamah. Artinya, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa tidak ditolak di antara waktu azan dan iqamah. Tu Nabi sebut waktu-waktu mustajab doa yang ada satu hari 5 kali. Tak payah tunggulah malam itu, malam ini nak tunggu, kadang-kadang nak tunggu malam nisfu Syaban. Belum tahu ada tidak tuan. Nak tunggu Ramadan, walaupun kita doa lepas sembahyang, wabarakatuh Ramadan, sampaikan kami pada Ramadan. Belum tahu lagi. Yang ada ni, setiap hari ni ada waktu-waktu mustajab doa yang Nabi beri jaminan. Orang doa pada waktu itu, Allah Ta'ala pasti terima. Bila waktu dia, di antara waktu lepas orang azan
Ada waktu gap sementara menunggu iqamat. Waktu tu pendek. Waktu tu tak panjang. Bukan semua orang dapat waktu tu. Jadi, berdoa pada waktu itu. Dengar orang azan, kemudian dia doa. Kemudian, sampai orang qamat, waktu itu habis. Doa ni, setiap hari ni ada 5 waktu. Doa lah, apa nak doa tuan-tuan? Minta. Hidup kita sepenuhnya di atas doa-doa kita yang kita pernah doa dengan Allah Ta'ala. Sehingga ada waktu bila mana kita dapat sesuatu, doa tu pun kita lupa bila kita minta. Ni hidup kita memang bergantung dengan doa. Siapa orang yang boleh memberi jaminan keselamatan kepada kita bila mana hari esok? Tak ada orang. Siapa yang boleh beri jaminan dalam soal keselamatan? Tuan-tuan ingat apa? Bawa kereta pakai seatbelt. Bawa lesen ikut peraturan. Boleh beri selamat pada kita. Itu ikhtiar kita. Selamat milik Tuhan. Selamat yang milik Tuhan. Bila kata mutlak milik Tuhan, nak minta dengan siapa? Minta dengan Tuhan kan? Kalau tuan-tuan buat langkah pencegahan, sehebat yang mana pun, kalau Tuhan kata kena. Bawa kereta, ramai lagi ya. Jaga keselamatan, pakai seatbelt. Bagus dah. Nak masuk simpang, signal kanan, keluar tangan, kibau lagi, nak minta orang kata orang tak nampak signal dia. Dalam itu menentu orang luar belakang. Apa nak cakap? Nak marah? Aku dah pakai seatbelt, dah buka signal segala macam. Helmet je tak pakai lagi dalam kereta dia. Dia macam racer dah, macam dah bawa apa ni? Racing car. Sampai macam itu dia jaga keselamatan. Boleh jamin selamat? Selamat milik Tuhan. Keamanan milik Tuhan. Segala yang mutlak menjadi milik Tuhan, mesti minta dengan Tuhan. Nak minta dengan Tuhan, pilih spot-spot main ni. Waktu-waktu yang kita tahu. Waktu ini kalau minta Tuhan pasti beri. Waktu bila? Salah satunya apa? Di antara azan dengan iqamah. Sebab itu, kita bagi gap masa. Bagusnya sekarang ni tuan-tuan, jam-jam ni ataupun masjid-masjid surau-surau ni, dia dah berikan gap waktu. Ni bagus dia. Dia beri gap waktu. Daripada azan nak ke qamat tu dia beri masa 10 minit. Dia tetap dah. Subuh sebagai contoh berapa minit? 15 minit kan? 15 minit kita beri waktu. Supaya orang boleh merebut peluang-peluang untuk sembahyang sunat sebelum subuh. Dan orang nak berdoa pada waktu itu. Ni dia. Janganlah pula kita menyalahgunakan waktu itu kan. Buat kerja-kerja yang lain, sembang dan sebagainya, duduk tak ada buat apa-apa. Doa pada waktu itu. Waktu tak panjang, isikan dengan pengisian yang sewajarnya. Nak sembang lepas sembahyang jalan. Lepas sembahyang Zuhur contohnya, siap sembahyang Zuhur 1.45. Sembanglah sampai 4.45 ke sampai masuk asar ni. Sembanglah 3 jam. Tak puas lagi, okey, sembahyang asar dulu. Habis sembahyang asar 5 suku, ambillah 5 suku sampai 7 suku, sembang. Dia sampai kering radio kita tak ada radio nak cakap sembang. Tak ada masalah orang tak dalam. Tapi pada waktu sport itu jangan tinggal doa. Jangan tinggal doa. Bukan hanya untuk orang yang pergi masjid saja, orang yang duduk di rumah pun. Doa, dengar saya doa. Doa minta apa yang kita nak minta. Ini tidak ada. Yang buat kerja dunia dengar azan. Pandai pula dengar azan, diam, suruh diam. Jangan cakap apa-apa. Lepas tu buat apa? Lepas tu cakap. Mana boleh? Lepas tu doa. Kamain ada pula keluar fatwa. Jangan baring masa azan, nanti mayat berat. Ni selalu orang cerita ni, jangan baring masa azan. Bangun-bangun azan, nanti mayat berat. Tak ada itu, tak pernah dengar hukum macam tu. Jangan bercakap masa azan, nanti akhirat esok dia bisu depan Tuhan. Semua orang mulut bisu depan Tuhan nanti, yang jawab tangan kaki ya tuan-tuan. Bukanlah maknanya saya suruh tuan-tuan bercakap masa azan. Masa azan boleh cakap tak boleh cakap? Kena bercakap pun. Kena jawab azan tu. Ini duduk terpacak diam. Masa tak boleh cakap, jawab azan tu. Kalau Allahu Akbar jawab. Ayat Allah solat jawab. Perqamati solat dalam qamat kena jawab. Siapa pula suruh diam? Jawab. Yang kita kata jangan bercakap supaya apa? Beradab. Mendengar nama-nama Allah. Tiba-tiba kita bercakap saat nama-nama Allah diagung-agungkan. Itu macam tak kena.
Tapi kalau bercakap, dosa tak? Kalau orang bercakap pasal azan, dosa tak? Dia tak berdosa. Jangan kita kata berdosa. Jangan pula kata mayat sampai berat dan sebagainya. Tak ada kata, tak ada pernah dengar hukum macam tu. Dengar azan, tak bercakap. Lepas tu bercakap balik. Semayang, nampaknya apa guna? Sepatut kalau dengar azan tu diam, lepas tu semayang tu. Baru betul, baru baik orang tu. Oh ini bukan main, ini macam gusor pula. Cakap. Ya, diam lagi. Orang azan. Lepas tu, yang mana karaoke macam biasa. Yang mana cedok nasi macam biasa. Yang buat tak tahu macam biasa. Apa benda ni? Sepatutnya dengar azan, segera dia datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ambil peluang berdoa di antara waktu azan dengan waktu iqamah itu. Pendek waktunya tuan-tuan. Ini waktu siapa yang doa. Nabi beri garanti. Nabi kata apa? La yuradu doa. Takkan ditolak doanya. Takkan ditolak kata Nabi. Jadi rebut peluang ni untuk mendapat waktu yang mustajab ini tuan-tuan. Hadis 77. Doa selepas azan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u nida'an Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yawm al-qiyamah. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi apa? Siapa yang berkata atau berdoa selepas mendengar azan. Dia dengar azan, tak kiralah dalam TV ataupun dalam radio kereta di dalam dia bawa kereta, dia buka radio, dia dengar azan. Dia dengar je azan, kata Nabi apa? Kemudian dia berdoa selepas mendengar azan. Apa dia doa dia? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya Allah, Tuhan bagi seruan tauhid ini yang sempurna. Dan solat, wassalatil qa'imah, dan solat yang didirikan. Ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Berikanlah kepada Nabi Muhammad kedudukan dan kelebihan yang tinggi. Wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Dan tempatkanlahnya di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Kata Nabi apa? Halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Semua orang hafal doa ni tuan-tuan. Semua hafal. Kata Nabi apa? Siapa dengar azan, lepas dengar azan tak kira di mana saja dia berada, dalam kereta ke, dia berada di rumah ke, dia buka TV dengar orang azan, dengar orang azan. Kalau dia buka siaran TV live stream daripada Mekah sebagai contoh, dengar orang azan dalam TV. Waktu yang sama azan di Mekah tidak sama waktu tu azan di Malaysia sebagai contoh. Dia buka TV dia dengar. Lepas siap dia dengar azan, dia taruh tangan dia baca doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Doa yang biasa tuan-tuan baca kan. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Semua orang hafal doa ni. Nabi kata apa? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka Nabi beri jaminan orang ni dia ada hak untuk mendapat syafaat Nabi pada hari kiamat. Satu benda yang simple, tak perlu modal, Nabi beri hak kita untuk dapat syafaat pada hari kiamat. Apa ni syafaat ni tuan-tuan? Syafaat ni apa? Duk sebut sangat kita nak isbaq lana ni. Apa benda syafaat ni? Dulu ada orang cerita kat saya pun tak tahu lah, saya kecil dulu. Orang kata apa? Masa timbang amal baik buruk dia, kalau kita timbang dosa kita berat, Nabi letak serban Nabi. Tu saya dengar dulu, letak serban ni. Syafaat ni apa tuan-tuan? Syafaat ini pertolongan. Pertolongan bukan cerita serban tak serban ni dulu tak main mana cerita serban Nabi ni. Yang kita sebut syafaat ini pertolongan. Pertolongan Nabi bukan pertolongan biasa tuan-tuan. Syafaat ini mengeluarkan seseorang itu daripada senarai neraka, menjadikan dia ahli syurga dengan sebab satu syafaat Nabi. Satu dia dapat syafaat Nabi, masuk syurga dia tuan-tuan. Apa yang kita buat satu hari yang tuan-tuan rasa melayakkan kita dapat syafaat Nabi?
Selawat kita. Banyak mana kita selawat? Malam tadi tidur, sebelum tidur, ada selawat Nabi. 100, 200, 300, 400 ataupun 2-3 ribu ada. Satu hari boleh capai 2-3 ribu. Kita kira setiap langkah pun tuan-tuan, kita berjalan, satu hari dapat 8 ribu, 9 ribu. Selawat pada Nabi boleh capai 10 ribu kita. Muka kita ni. Sendiri tahulah muka kita macam mana kan. Nak dapat 100 pun terbiarkan. Saya cakap bukan untuk tuan-tuan tu, untuk diri saya. Nak dapat 100 kali selawat yang sempurna kepada Nabi pun terkiat-kiat, terhigi-higi kita sebut nak dapat 100 ni. Jadi, selain daripada selawat yang kita cuba kita buat untuk memboleh dan melayakkan kita mendapat syafaat Nabi, Nabi beritahu kita, yang beri syafaat tu Nabi. Yang beri syafaat tu Nabi, itu hak Nabi. Nabi boleh beri kepada sesiapa yang Nabi suka. Maka Nabi dah beritahu, aku suka nak beri syafaat aku ni kepada siapa? Orang yang masih hidup atas dunia dulu, dia dengar azan, lepas dia dengar azan, dia mesti baca doa azan. Saya tengok orang kita ada dua perkara yang besar yang kita selalu tinggalkan. Doa selepas ambil wudu dengan doa selepas azan. Selalu tinggalkan. Tak tahu apa masalah. Tanya tak hafal ke? Hafal. Tanya hafal. Hafal. Kita dah baca doa. Kita dah cerita dulu bagaimana fadilat orang yang membaca doa selepas ambil wudu. Dia ambil wudu kemudian dia baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasul. Dalam keadaan dia baca doa itu, lepas dia ambil wudu, dia menghadap kiblat, dia tadah tangan, dia baca doa. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dia baca doa macam itu. Apa janji Nabi? Orang ini wajib dapat syurga Allah Ta'ala. Wajib dapat syurga Allah Ta'ala. Dalam hadis ini pula Nabi kata, orang yang dengar azan, dia tadah tangan, dia baca doa yang pendek. Yang semua orang hafal doa tu. Nabi kata apa? Orang ni aku beri syafaat pada dia. Yang beri syafaat Nabi. Nabi dah beritahu kriteria dia apa? Salah satunya baca doa lepas azan. Senang ke susah tuan-tuan? Tapi susah orang nak buat. Benda yang senang, yang tak makan masa 1 minit pun, tapi ramai orang buat tak tahu. Buat tak tahu. Buat dono, buat pelik. Macam pelik sangat doa lepas azan. Jadi payah sangat. Maka tak pernah dia bawa kereta. Dalam kereta kita buka radio dengan orang azan. Selalu. Tapi selalu tu kita baca tak doa lepas azan. Kalau tak baca lepas ni ingat, jangan tinggal. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5 secara istiqamah. Mungkin kita buat beratus-ratus kali, ada satu Tuhan terima. Kerana satu itu, kita melayakkan kita mendapat syafaat Nabi. Tak besar hati kita tuan-tuan. Tak apa. Semua ni tak dituai lagi. Semua ni kita tak nampak lagi. Sampai masa waktu perlu syafaat Nabi, baru kita nampak. Kalaulah kita tahu begini punya hebat baca doa lepas azan, nescaya kita akan suruh orang azan setiap jam untuk kita baca doa. Kalau kita sedang tak nampak lagi, sabar. Lagi. Berapa lama lagi tuan-tuan nak nampak? Tak lama sangat pun. Ada 10 tahun lagi? 20 tahun lagi? Agak-agak ada ke dalam 100 tahun lagi? Ada. Mungkin ada orang 20 tahun lagi. Ada orang mungkin 40 tahun lagi. Tapi mungkin ada orang 2-3 hari lagi. Boleh takut cakap macam tu. Mungkin. Siapa yang boleh sebut tuan-tuan? Saya. Hari tu ada satu orang sahabat sakit. Sakit ni kena stroke paralyzed. Orang baik, cukup baik dengan saya. Papa. Pergi dengan kawan ziarah dia. Kawan ni pun bukanlah muda sangat, dah 59. Pergi ziarah. Saya pergi hari Rabu. Hari Rabu saya pergi ziarah. 2 orang pergi dengan dia, tengok orang sakit. Tengok. Balik hari Khamis, anak dia telefon saya. Dia kata, Ustaz, ayah masuk hospital lah. Dia kenapa? Dia kena darah tinggi, mungkin kena stroke otak. Hari Jumaat petang, asal meninggal. Saya nak balik kampung hari itu. Pergi tak jadi balik hari Jumaat, balik hari Sabtu pagi pasal pergi ke bumi dia dulu. Pergi ke bumi dia.
Lepas pergi ke bumi malam tu singgah juga. Pergi rumah kawan yang kita ziarah, dia beritahu dia, yang paralyzed dia beritahu. Yang kita datang tengok itu Haji dia meninggal. Banyaknya. Sabtu pagi saya balik kampung. Ahad petang dapat telefon pula beritahu yang stroke ni meninggal pula. Kencur pula saya balik ke Pahang. Hilang 2 kawan baik yang 2 hari tu tuan. Nak sebut apa? Tu nak sebut. Siapa nak cakap soal mati? Ya tak? Itu orang cakap kalau ada itu orang kata apa? Jangan jumpa 3 orang, nanti mati seorang-seorang. Tapi dalam 3 orang yang berjumpa tu yang hidup ni seorang yang lagi. Saya pun nak risau juga itu. Yang tinggal ni aku yang duduk sembang tu. Air gabu tu sembang tu 3 orang, sembang semua. Yang hidupnya saya seorang. Saya tak cerita. Hari ni baru cerita kat tuan-tuan. Tak pernah cerita kat orang lain. 3 orang yang sembang tu 2 dah meninggal, saya hidup. Selalunya orang kata yang tinggal seorang tu umur panjang semua. Selalu orang sebut aduh kan. Alam lah kan. Jadi nak sebut apa tuan-tuan tentang buat apa yang boleh. Baik tu sebagai penutup saya sebut dengan tuan-tuan. Kita bukan sharpshooter. Saya suka cerita benda ni. Kita bukan penembak tepat. Jangan pegang satu amalan sahaja. Kita kata amalan ni kita nak buat mudah-mudahan masuk syurga gitu. No, kita tak tahu. Kita jadi penembak tapi tembak peluru tabung. Mana yang kena? Dengar orang baca doa, baca doa lepas azan, baca. Orang kata selawat, buat. Orang kata mengaji, buat. Orang kata sembahyang jemaah, buat. Mana tahu daripada semua yang kita buat, satu yang kena. Untung kita. Daripada kita buat satunya, yang lain tak buat, yang satu kita jaga sangat-sangat konon-kononnya itu pun tak kena. Oh, beratlah kita tuan-tuan yang lain kita tak buat. Mana sokongan kita? Sedangkan kita dalam sembahyang, kalau tinggal sunat ab'ad, ada 8 perkara kan? Sunat ab'ad dalam sembahyang, ada 8 perkara. Yang terlibat dengan sunat ab'ad, kata 8. Kalau tinggal salah satu, dia sunat dia. Maka kita disunatkan untuk jaga tampan kekurangan yang kita tinggalkan disebabkan tertinggalnya sunat ab'ad itu dengan apa? Tunjuk sahwi. Punya nak tunjukkan kita dalam hidup ni, walaupun benda itu nampak ringkas, kalau tinggal tampan agama semua. Nak tunjuk apa? Alah, tinggal benda sunat apa sangat? Tinggal benda sunat apa sangat? Tapi nak tunjuk agama kata apa? Jabarkan tampan. Jadi bagaimana dalam ibadat-ibadat yang lain? Tentulah kalau tak lepas sembahyang, ada amalan lain yang menambah sembahyang. Baik itu kita disunatkan sembahyang sunat lepas sembahyang. Untuk cover kok sembahyang fardu tadi ada lompong-lompong kosong. So ada copak-campik dia tu, maka ada yang menampal. Maka dalam ibadat lain pun begitu. Puasa belum tahu lagi Tuhan angkat ke mana. Haji kita belum tahu lagi Tuhan angkat ke mana. Mudah-mudahan yang kecil-kecil nampak kecil, tapi yang kecil inilah menjadi besar kepada kita waktu Allah Ta'ala menilai dan menimbang amal kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Wallahu a'lam. Kita berhenti dulu setakat ini. Mudah-mudahan 2-3 hadis yang sempat kita kongsi pada pagi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala beri baik pada kita. Yang baik semuanya daripada Allah. Yang tidak baik itu kelemahan dan kejahilan. Tada'if li saya sendiri aqulu qawli hadha wa nastaghfirullah al-azim li wa lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan warzuqna lailatul qadr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.